Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Jadi alhamdulillah pada pelajaran kita yang lepas kita telah berbincang tentang sumber perundangan Islam. Maknanya undang-undang Islam kita ni ambil mana? Dia ambil daripada 4 perkara. Ambil daripada Al-Quran Al-Karim, ambil daripada Sunnah Nabawiyah, yang kita panggil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil daripada ijma' ulama. Kesepakatan para ulama tentang sesuatu perkara berdasar pada nas yang ada, dan seterusnya. Sumber perundangan Islam yang keempat diambil daripada qiyas. Qiyas ni iaitulah ambil satu perkara yang tak ada nas. Yang tidak ada nas, kemudian dipakai kepada nas yang sudah ada. Itu dia panggil qiyas. Qiyas ni maknanya sama ke hak baru mari dengan hak lama. Berdasar pada hukum yang sudah ada pada hak lama. Jadi sambungan kita pada malam ini iaitulah keperluan beriltizam. Awalnya beriltizam. Beriltizam ni maksudnya beramal, berpegang dengan syariat Islam dan berpegang dengan hukumnya. Maknanya kita syariat Islam ni kita kena pegang dengan dia, kena beramal dengan dia, kemudian dalam hukum dia kita kena ikut. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ke atas orang-orang Islam supaya berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat Islam. Orang Islam kena pegang dengan hukum syariat Islam dan beriltizam. Iltizam itu makna pegang sungguh-sungguh, beramal dengannya dalam semua aktiviti, semua kerja buat, kehidupan dan hubungan sama manusia. Maknanya kita ni wajib berpegang kepada undang-undang Islam yang sudah digali daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua kerja buat kita. Dia panggil aktiviti itu bahasa moden ni. Bahasa tua-tua ni dalam semua kerja buat. Sama ada ibadat kita ni, dalam semua aktiviti kehidupan, jual beli kita, apa saja. Dan hubungan sama manusia, hubungan kita dengan orang lain. Hukum hakam tersebut semuanya bersandarkan kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara ijma' dan qiyas pada hakikatnya juga bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kita kena ingat, lebih daripada separuh daripada undang-undang Islam ni diambil daripada qiyas. Kalau itulah Quran kita tak besar kalau ambil semua daripada Quran. Tak jangan nak mengikut dah kita, Quran saja. Jadi kita tahu sekarang dalam mukadimah kita ni, semua hukum syariat Islam diambil daripada Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Oleh itu, apabila orang-orang Islam meninggalkan hukum-hukum tersebut, bermakna mereka meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta cuai terhadap keseluruhan agama Islam. Manakala kita tak beramal dengan undang-undang Islam, maknanya kita sudah cuai kepada agama kita sendiri. Cuai maknanya tidak ambil cara maknanya. Tak ambil berat. Ketika itu, nama mereka sebagai orang-orang Islam, nama kita Muhammad kau, nama kita Abdullah kau, nama berapa pun nama-nama Nabi kau, sebagai orang-orang Islam tidak memberi apa-apa manfaat dan makna lagi kepada mereka. Apabila seorang manusia ni, walaupun nama dia Islam, tetapi setelah dia tidak beramal dengan hukum Islam, maknanya nama saja ada. Nama saja ada. Pada itulah dia berkata orang apa ni, harimau mati tinggal boleh. Manusia tidak beramal tinggal nama. Nama Islam. Nama ada lagi Abdullah. Nama Muhammad lagi. Tapi Islam dia hanya tak ikut dah apa yang dia takut dia buat. Mana tinggal nama.
Begitu juga dakwaan mereka sebagai orang-orang beriman. Maknanya kalau dia kata dia sebagai Islam sebab dia semaya dah. Tetapi nak jadi orang beriman lain. Dia akan mari bawah ni dalil-dalil daripada Quran dengan hadis tentang perkara yang kita bincang ni. Dalil akan mari bawah ni. Ini kerana iman yang kita kata iman, rukun iman, beriman pada hakikatnya ialah membenarkan di dalam hati. Dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terkandung dalam kitabnya dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna iman. Apa makna iman? Makna iman iaitulah kita percaya. Kita mempercayai dan kita membenarkan semua perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna iman. Pasal itulah taraf iman dengan Islam tinggi iman lagi. Dan Islam yang hakiki pula ialah taat dan melakukan segala apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Tuhannya dengan tunduk dan redha. Apa makna Islam? Islam makna kita buat perkara yang diperintah pada kita. Itu makna orang Islam. Tapi adakah orang buat itu kerana redha? Apakah dia buat itu kerana dia sayang kepada hukum tersebut? Atau dia buat kerana terpaksa? Maka bila dia buat ni kerana dia yakin inilah suruh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia buat dia percaya inilah perintah Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hati dia, maka dia nama dia mukmin. Kalau tidak nama dia orang Muslim, orang Islam. Pasal itulah Islam dalam masyarakat Islam dia bagi tiga. Ada orang Islam. Bila orang ni di masjid di surau sudah beramal dengan hukum apa ni Islam secara baik, orang Islam tak ada kata apa dah. Tak ada kata apa, kalau dia mati kita kena di tanah dia. Kalau sakit kena di zarah. Kalau dia apa ni minta tolong kena tolong. Tapi adakah dia mukmin? Ini tergantung pada hati dia. Pasal itulah bila mari sekumpulan orang Arab, orang baru yang bawa Islam, dia mari jumpa Rasulullah, dia kata qalu amanna. Dia kata Rasulullah kami beriman sungguh dengan kamu ni. Sebab ikut dah undang Islam. Nabi kata walakin qulu aslamna. Wala aku masuk Islam baru. Beriman suku pula. Pasal beriman ni baris dalam hati. Dia seorang tak boleh nampak. Tapi dalam Islam Islam, kita ni diberi kebenaran kuasa oleh Allah SWT kepada setiap orang pemimpin Islam. Iaitulah kuasa zahir saja. Apabila orang ni orang Islam, dia semaya je. Dia tunduk patuh pada berwal Islam. Jadi kita tidak dengar dia ni cek memburukkan Islam. Atau dia semua berhala secara tegak-tegak. Maka kita nak tak nak, kita kena kata orang ni orang Islam. Kita mesti mengakui bahawa orang ni orang Islam. Pada zahir. Tapi nak kata dia mukmin, itu dia dengan Allah SWT saja. Kalau dia semaya kerana Allah Ta'ala. Kalau dia tunduk patuh pada segala perundangan Islam kerana Allah, kerana dia beriman, kerana dia percaya, maka dia mukmin. Jadi dua tu naik tingkat. Dua tu ada perbezaan. Iman dalam hati, Islam, pancara daripada hati ni, Islam tu dua. Kalau kita buat benda-benda yang kita buat dari amalan yang zahir. Inilah kita boleh. Boleh jadi antara perbezaan dengan Islam dengan iman. Jadi beza di antara mukmin dengan orang Muslim. Pasal itulah orang Muslim, dia semaya orang jadi orang Muslim. Nabi SAW, orang tak akan zina dalam keadaan dia beriman, dia mukmin. Tak akan zina, tak orang perzina. Orang curi dia tak akan curi kalau dia itu mukmin. Tapi dia curi juga. Dia sudah banyak dicuri. Di balasah, nak ambil dia orang. Dia tak ada besi lah. Ada sebab tempat nyata kalinya, pagar-pagar kalinya besi lah. Awal habis. Dia pergi maya. Maya itu menunjukkan dia tu orang Islam. Sebab dia maya. Tapi mukmin tak. Orang mukmin. Kalau dia mukmin, dia percaya dia ada. Dia tengok dia. Beriman dengan baik. Dia boleh ambil benda tu. Tak boleh ambil. Inilah satu perkara, satu fakta kesilapan kita. Apabila kita ingat bahawa orang Islam dengan orang mukmin sama. Lain. Pasal itulah bila kita balik kepada cerita kita tengok kepada wazifah. Apa dia makna wazifah? Makna wazifah iaitulah tugas kita sebagai manusia. Tujuan apa dengan awak kita? Nak suka-suka ke dunia saja? Tak. Saya sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Supaya jadi hamba aku, mengabdikan diri kepada Allah. Tapi kalau kita tidak mukmin, kita hanya orang Islam,
Islam kita ni akan duduk di balas stop saja. Maka situ tak kita pergi semaya. Orang tengok, oh mun Islam. Bila tubik daripada balas stop, tubik daripada surat, tak kita beribadat saya. Apa benda kita tak buat? Jumpa bagi hari yang mendadak, ambil. Orang wisata ke bawah meja, bawah juga. Pasal iman tidak ada lagi. Ibadat dia kepada Allah hanya di surah, dia tidak beribadat dalam semua kehidupan dia. Inilah yang menyebabkan manusia boleh buat benda maksiat, boleh buat perkara-perkara yang tidak baik, kerana apabila sudah tidak ada ubudiyah, rasa hamba diri kepada Allah Ta'ala itu sepenuhnya pada setiap tempat dan setiap masa. Kali ini kita sudah beza antara Islam dengan iman. Hukum-hukum fiqh adalah tetap. Hukum dalam Islam ini tetap. Tidak berubah dan tidak bertukar. Dengan berubahnya masa dan tidak harus meninggalkannya dalam mana keadaan sekalipun. Kali ini kita hukum fiqh tak berubah. Yang berubahnya fatwa mungkin berubah. Fatwa mana? Fatwa yang terlibat dengan keadaan tempat. Itu berubah. Kalau kita dengar ajak mula lagi, semaya wajib. Ada yang kata semaya tak wajib? Tak ada lagi. Benda yang haram. Ada yang kata haram. Tak ada. Tapi yang itu dia panggil hukum perundangan Islam tak berubah. Hak halal tetap halal. Hak haram tetap haram. Daripada dulu sampai kali kiamat. Sama ada kita panggil dia air, kalau kita panggil dia minum air kebangsaan, kalau kita panggil gapo. Gapo tu kan nama pun, tak selesai tetap jadi. Yang jadinya, iaitulah benda itu tetap haram. Tetapi yang berubahnya gapo dia yang berubah, fatwa yang terlibat dengan keadaan semasa, itu dia berubah. Contoh kita buat. Gapo dia yang boleh berubah. Macam dalam kitab, kalau kita baca dalam kitab lama tu. Dalam kitab lama, dalam kitab tua dia panggil. Kitab ditulis oleh dalam kurung yang ke-10, yang ke-12, yang ke-13. Dulu pada tu. Iaitulah orang yang tak jalan kedai. Orang jalan kedai tak makan pil. Tak makan pil. Orang ni tidak diterima syahadah dia. Tak terima. Tak saksi. Tak boleh jadi saksi. Kalau nikah tak boleh jadi wali, nak jadi saksi di mahkamah, tak terima. Bila mari lah ni pula, orang tak makan pil lah kau. Tapi tak nak kata apa lah. Dia kata tak terima habis tadi. Tak nikah buat lagi tu. Jadi dia panggil uruf adat suasana itu berubah. Dia ni orang pakai pil pula pelik kalau pergi kedai. Orang tak pakai tu ramai. Buat cuma tempat tak boleh pakai pil. Lagi sekolah tak boleh pakai pil. Yang dia pasal tu tukar pecah pil lah. Pecah tak apa, jangan pakai. Jadi ramai boleh pakai pil. Tubik kepada pakai sekolah, mula. Jadi sudah terbalik suasana. Tapi kita nak pakai fatwa dulu lagi. Fatwa yang mengatakan orang tak pakai pil ni tak boleh pakai, tak boleh jadi saksi. Semua orang tak pakai dalam ni. Kalau tidak, tak jadi saksi hati lah orang. Itu dia panggil benda yang boleh berubah. Benda yang berikut adat, istiadat suasana masa-masa. Itu berubah. Tapi, hukum fiqh tetap tidak berubah. Kalau salah dengar, Amal Rakyat takut salah dengar, dia berkata, berubahnya fatwa dengan berubahnya zaman. Tadi dengar awal sebut. Bukan berubah hukum, berubah fatwa. Hukum tak berubah. Hukum haram. Hukum halal, tak ada hukum dia. Yang boleh berubahnya suasana, adat, istiadat. Itu boleh berubah. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Terlalu banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan wajibnya beriltizam, beramal dengan hukum-hukum fiqh dan berpegang teguh dengannya. Ini dalil kita banyak-banyak hal ini. Antara dalil-dalil daripada Al-Quran ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء. Ini dalil yang pertama. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu. Ini perintah. Ittabi'u ini panggil perintah amar. Mana perintah daripada Allah SWT supaya manusia ni ikut semua yang dia amali. Dalam Quran dia panggil. Semua yang dia perintah mesti kena ikut. Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain daripada Allah. Tak kira apa dia ada pemimpin yang tidak bawa hukum dia, mu jangan ikut dia. Dalam perkara agama.
Dalam masalah dunia, masalah jalan raya, nak wihak 80, 50 itu cerita lain. Tapi dalam masalah agama, walaupun orang ni pemimpin besar. Tapi kalau saya kata benda itu haram, dia kita yang halal, tak boleh ikut. Kalau ikut juga, perbuatan kita tu dipanggil syirik. Kerana menghalalkan benda yang diharam oleh Allah SWT. Ini terlibat dalam masalah akidah yang besar. Bukanlah perkara yang kecil-kecil yang kita boleh kata, main-main buah kedai kopi, bukan. Ini adalah satu perkara yang besar, dia akan melibat kepada akidah Islamiyah. Dia menentukan beriman atau berkafir orang itu. Lalu yang kedua. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Ayat Quran jelas tak? Dia tulis makna, dia tulis dah. Apa surat apa surah ke apa tu. Maka demi Tuhan, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Sehingga mereka menjadikan kamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ni kamu tak ada dah. Nabi kita sudah wafat, yang adanya peninggalan dia. Quran dia ada, hadis dia ada. Kalau kita tak uti cerita lain, tapi benda tu ada. Maka itulah bila ni yang tengok, bukan ni yang lama dah. Betul lah dengan Nabi baru, Nabi orang Melayu. Tengok dah Nabi baru dah. Kalau siasat TV dia tunjuk Nabi orang Melayu. Awak mikir saya dia kata wahyu tu, dia hanya Yasin, surah Yasin. Dia kata berat juga surah Yasin. Orang kita tu pada Yasin, tak macam orang lain. Kata apa, lepas ni baca surah-surah lain kata. Lama kata wahyu supaya kahar tu, nama kahar dia tu. Dia kata surah wahyu dia ni Yasin. Kata boleh jadi hati dia isi dalam Quran. Nak ayat surah lain. Mengikut dia tanya mana, baca dua dulu, tak isi nak baca. Baca Nabi, tak isi nak baca. Dia pandai baca Yasin. Jadi nak ayat jabatan boleh kata Yasin, dia tak Quran. Nak bagi rakyat, bagi berapa Quran daripada Fatihah, kapal surah An-Nas. Main bagi sekat ini bahaya, kata. Jadi kahar pula kata. Pengikut dia pula nya, kalau dia tu gila, pengikut dia tahu tak kata apa. Ada lagi darjat lebih tinggi pada gila, ada. Kalau ada kita bilang, maha gila tu, ni saya nak kata. Percaya, dia boleh percaya kau orang lagi tu. Pengikut dia, 50 orang di Muhammad tu. Duk ikut dia tu. Berawal dengan orang tahu apa tu. Dia kata Nabi kau, tak jamin kau masuk surga. Rakyat berarang. Tapi saya punya Nabi ni sudah jamin. Kami semua ni ahli surga. Upah dia, upah dia. Ini kata-kata ni tak sudi orang kita. Kata kalau kahar tu Nabi dia tu gila, dia hak ni tak tahulah maha gila lah kali. Boleh percaya orang lagi tu. Suka orang kita ni kau bagai-bagai pelik rupanya dia. Jadi dia ni yakin tu betul dia. Jadi balik pada ayat kita ni, Allah Ta'ala telah tegas kepada kita, maka demi Tuhan. Mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu, ya Rasulullah, yang ini Quran dia, dengan hadis dia, hakim, dalam perkara yang kamu perselisihkan. Bila kita balas yang terhalal dengan haram, kalau sudah jadi hakim kita ni siapa dia? Quran dia, hadis Nabi, termasuklah ijma' dan siyah. Lepas pada kita terima hakim, kalau sekat terima, beli senyap supaya kita terima undang-undang jalan raya ni. Lepas tu akhir kata kena bayar 200. Lepas bayar tu, duit daripada mahkamah tidak nyumpuk kan? Kelakor akhir ni 200 nyumpuk hari ni. 50 pada setiap. Ini reda kau tak reda hukum itu. Kau reda tu lagi tu. Kalau reda senyum tu, 200. Molek lah, muka jalan dia buat kita juta. Aku pun bayar 200, apa salah. Jadi kalau kita terima undang-undang Islam, lepas tu ada dalam hati kita semua tak puas hati kepada Islam, tak boleh. Tidak lagi benar-benar beriman, kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kita kena terima, bila kata undang-undang Islam tak selaras, kita kena terima dengan sepenuhnya, barulah orang ini mukmin. Bukan Muslim, mukmin lagi. Beriman, dan orang Islam. Jadi kalau kita nak cerita lagu mana orang dulu terima ni, panjanglah cara dia. Amal akan jumpa dalam ini insya-Allah taala nanti. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah.
Semua orang Rasul mari ambil. Sama ada dia itu sunat ataupun dia wajib. Hak wajib tak boleh langgar dah. Hak sunat tidak wajib pun kita kena ambil juga. Cuma pelonggaran itu adalah boleh buat, tak boleh buat. Tentu. Tapi hak wajib kena ambil, dipaksa ambil. Dan apa yang dilarang daripada kamu, daripadanya, maka tinggalkanlah. Orang Nabi kita layan, tinggal. Atau saya duduk. Teluk lagi, jangan teluk. Ni tak payah kita ni teluk lagi. Teluk. Boleh tadi. Dia main boleh. Ustaz tu tak boleh, ustaz ni orang tak boleh. Ini cari saja lah tu. Nak cari hujah yang menghalalkan dia. Dalil yang keempat. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab, yakni Quran, dengan kebenaran untuk engkau menghukum di antara manusia dengan hidayah, dengan wahyu yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Lawan sini wala takun lil kha'inina khasima. Kita jangan bela kepada orang khianat kepada agama kita. Jangan. Sama ada dia khianat ada masalah dunia atau dia khianat masalah akhirat. Kalau kita tahu bahawa dia khianat kepada agama, tak jaga agama betul-betul. Kalau Islam kata haram, dia kata halal. Kalau halal, dia kata haram. Ini pengkhianat. Jangan sekali-kali bela. Bela dia, jangan sokong dia, jangan pergi sekali dengan dia. Kerana kalau kita pergi sekali dengan dia, maknanya kita sokong orang yang mengkhianat kepada agama. Bila sokong orang dia, mengkhianat orang yang agama, kita akan jadi sekali dengan dia, dan dia kata, wala'iyahzubillah. Nas di atas memerintahkan supaya mengikut apa yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sunnahnya sebagai hakim kepada semua yang berkaitan dengan muamalat sesama manusia dan melarang daripada melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu siapa yang memilih hukum-hukum yang lain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bermakna dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau ada orang Islam kita lari kepada orang kafir, mana orang ini telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jauh daripada kebenaran. Jauh. Allah SWT telah berfirman yang bermaksud. Ayatnya panjang, dia buat. Dia ambil mana saja. Dan tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Nak lain kata ni. Orang ni berat dah. Orang ni kita suruh berat. Orang ni suruh gali kita kata. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Siapa dia tak ikut ada ayat, orang ni sesatnya. Semua dah boleh tadi duduk ayat. Bandingnya. Bila orang manusia tak ikut wahyu Tuhan, dia akan jadi selalu. Ingat kita. Di antara contoh kita buat orang yang rombu 20 tahun. Anak dia susah makan diri. Dia yang makan orang tangguh dalam masjid. Tak jadi. Pada itulah seorang yang terguru. Semak anak. Seorang yang terguru dia tanya anak murid dia. Kalau mu jalan-jalan, nak pitah tempat pada pasir, tiba-tiba, ada sana gunung, ada ni bukit. Tinggi, tak ukah saya, nyanya. Tengah jalan ni ada. Jalan sama boleh. Tapi ada kambing sini tengah jalan. Biasa orang Arab ni bila ada kambing, dia akan ada penjaga dia. Siapa dia penjaga? Ani yang betul jaga. Ani yang betul. Jadi kata di teguh menuak lagu anu. Nak pergi ke bukit, tinggi. Nak lepas dari sana tu. Ni jalan yang boleh sekali retak. Anak murid dia kata, aku lawal. Pekul Ani. Dia cakap, dia kena pekul. Dia lari, mari hambak punya. Nak lagu anu. Anak murid dia tu berkerah juga, nak lawal. Nak lawal juga dia. Dia akan lawal Ani, agak. Dia tergerok kata, kalau 2 ekor, nak kata apa? 2 ekor Ani. Sekor lawal lagi. Kalau Ani 2-3 ekor, nak lawal. Akhirnya sana anak murid tak ada bayar. Tahu dia tak lagi depan petai, tak lalu kau ni. Baru ke bukit. Nak ke bukit tinggi tu aja. Dia kata apa salahnya mung. Kalau mungkin gerak tu duduk tidur beberapa kali. Tu Nabi duduk tidur beberapa kali. Kami mentah amat lalu kau ni.
Tua tu mari lah, angin dia suruh dia biarlah. Kita pun nyok-nyok je. Betul tak? Dia kata semua ada jalan dia. Kita apa lagi balas angin tu. Supaya ke manusia. Manusia dia rekod kita sendiri. Dia ni mesti bawa orang habis ambil. Jira-jira, kau mau habis. Apa rumah jira ambil bagai. Pasal apa? Pasal manusia tak jumpa jalan. Itu bapak nyanyi sebenarnya dah. Ada jiranya tua dia. Tua habis ke manusia. Orang curi silap tangan. Kena sekali silap tangan. Tak curi lah kali yang kedua. Dia tak ada tu. Susah lah masa orang hidup ambil dia kapun. Ni hidup tak ambil takut. Kalau takut teror apa. Sebab manusia ni. Duk pegang nyanyi tengah jalan. Tak pergi tanya tua. Lagu mana nak buat jalan nak lalu. Tunggu dia kata mu tak curi kaji je. Sedih kaji dia tu. Saya kata, kau lupa nak nyanyi. Kenapa dia ada siap? Kau pergi jari mana tu dia? Tu ada tidur pokok. Dia bangun. Tu dia bertawa nak lalu kan. Terus tawa tak ada. Tak ada spare lagi lah. Dan, tak ada tagi. Kawan tu mari nyanyi dia meter kan. Tengok tu. Anak orang manusia jangan duk mikir cara dia sendiri. Tak mikir. Bila balik kepada tu ya, tak kita Allah SWT. Terus tawa tak ada. Banyak. Terus tawa tak ada. Orang tu siap. Habis putus. Dia kata Allah. Ya, aku tanya dia. Payah tangan dia. Orang tak hidup menderita. Payah hilang, duduk takut. Kalau tak ada tengok duduk nada, tu mas maya tak kosong. Nada aku pokok ni tu. Gua kena beli, ya. Gua kena beli dulu, cek tengok. Kalau tak bayar lagi, boleh nak beli. Kalau tu mas maya, gua nak agak. Ini, kalau pasal panggil hari ni. Lapah hidup. Mana tidak ada keamanannya orang hidup. Bila manusia ni terwik, duduk buat manusia gelisah dalam hidup dia, maka orang ni, sama ada kok dia kena buat, ataupun tangan dia kena buat. Atau dia kena niat. Ini hak Allah SWT tuai ke mana manusia ni. Dia tahu buat lah ke mana. Itu hadis dalam dalil-dalil daripada Al-Quran Karim. Lalu kita balik daripada sunnah daripada sunnah Nabi SAW tentang kewajipan manusia berpegang dengan Islam. Terdapat banyak hadis mengenainya. Di antara hadisnya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ingat nama gambar Al-Bukhari? Muhammad bin Ismail. Nama dia Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. 2797 nombor hadis. Kalau kita baca Al-Bukhari, cari nombor ni jumpa lah. Bukan tahu dia mati, bukan tahu dia hidup tak. Dan Muslim bin Hajjaj, nombor dia juga. Nombor hadis. Jadi ulama zaman sekarang ni, dia ambil ringkas cerita, ringkas jalan. Kalau dulu dia tulis apa? Riwayat Bukhari, dalam kitab gapo, bab gapo. Jadi payuh panjang cerita. Ringkas ceritanya, nombor hadis. Kita cari dalam komputer pun tu. Kita cari dalam kitab, dalam apa ni, kitab yang bercakap pun nombor ni jumpa. Senang cerita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, Man ata'ani faqad ata Allah. Wa man ata'ani faqad ata Allah. Sesiapa yang mentaati aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya dia mentaati Allah. Tanpa taat ke Nabi orang ni sangat betul. Dan barang siapa menderhakai aku, maka sungguhnya dia telah menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita ni taat kata taat betul, tengok kita dengan Nabi ikut ke laguan. Kalau kata lawan Nabi, ada apa? Dalil yang kedua. Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, di bawah kekuasaannya, tidak beriman seorang daripada kamu. Ingat boleh. Nabi kata kamu tak beriman, mau jadi Islam sebab muhmayat. Tetapi kamu tidak beriman sehingga hawa nafsumu mengikut apa yang aku bawa. Hawa nafsu kita pasti benda tak baik, benda Islam ajar ni. Hawa nafsu kita pasti, tapi kita tunduk juga, lawan juga dia, maka kita akan jadi orang mukmin. Seorang mukmin bila dia tak akan jumpa halawatul iman, kemanisan iman ni kecuali dia lawan nafsu dia. Kalau kita boleh patah nafsu kita, barulah kita dapat rasa kemanisan iman. Kalau kita baca lah secara ulama-ulama zaman dulu, dia boleh semaya daripada semaya Isya ni, semaya Isya ni, boleh semaya subuh. Tak tidur dia semaya sepanjang malam. Pasal dia sudah dapat lazat munajat dengan Allah SWT. Kita orang tidak boleh mana pelazat lazat dah. Sampai sekali-sekala dengan bulan Ramadan umpamanya, kita ada semaya terawih. Di Masjid Haram, kau dengar orang ramai, semaya tahajud sekali ni orang tu, pukul 1 malam. Tak suruh ngatuk. Tak berasa ngatuk, dah buat sedap pula.
Pukul 1 dua, pukul 2, pukul 3 baru sudah. Kita rasa nikmat berada bersama-sama dengan orang duduk kecil ni Tuhan. Ada yang kemari rasa lazat. Rasa kemanisan. Lalu ni kita suruh payah ni pasal kita iman nak masuk dalam hati tak boleh. Sekak. Lain tak clear. Lagu mana nak clear? Banyak istighfar kepada Allah SWT. Banyak taubat. Malam-malam sebelum tidur, banyak nak taubat. Ya Allah, aku muda-muda dulu tak setia dah. Lalu ni kira cerita baru. Kau muda dulu, banyak belakang tu. Jangan banyak kau ke? Banyak kau tu ya. Mu tahu belakang tu, dia berlaku begini, tak setia belakang. Lalu ni fikir dulu, fikir. Pasal Nabi kata sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dia kata kalla bal ras. Hati manusia ni dia akan sekarang. Setiap kali kita buat dosa, dia akan mari sekarang atas hati. Sejak masa tu kita tak fikir lalu. Tak fikir lalu. Kalau fikir lalu, dia juga suruh balik. Ni baru insaf. Kalau masa kita insaf ni, kita tak fikir buat juga apa-apa. Tak ada masalah, dia nak suruh hati kita. Bila tak suruh ni lah, kita suruh malah, suruh payah. Ni yang boleh mari masjid, boleh mari balas, boleh mari ngaji ni. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT. Berapa ramai kawan-kawan kita tak mari masjid. Duduk depan masjid. Duduk depan balas, dengar bel, buat lembu kenyai, tuli ni. Dia beri yang boleh. Kaya pun tak. Kalau kita ada tunggu bedak atau maya. Boleh harta banyak tanya orang maya, atau maya orang beli ramah. Boleh kira. Ini sebenarnya joy, tak ada orang. Tapi tak saya juga mari. Tak boleh boleh. Tak boleh kan lagi. Kalau dunia pun dah rugi, kalau akhirat, sudah lah. Bukan kerja kita. Ini nak cerita, bagaimana cara nak dapat halawatul iman, kemanusiaan iman pada Allah SWT. Kita nak lawan, lawan. Berapa kali dah kita mulai kita wayak. Wajibkan diri kita, jangan nazar tis. Memperwajibkan kita. Jadual kita, aku wajib baca Quran 7 hari. Tak boleh buat gitu. Nak pergi kerja tak dah kita ni. Nyaku tak dah. Ngajar tak dah. Muka orang panggil warga mah dah kita ni. Tak? Warga mah ni jaga demo lah mah. Tak betul hidup orang. Sebab mereka kena jaga orang ni. Jadi kalau sekarang ni, kita tak boleh lagi iltizam. Buat ada jadual tetap, aku ni wajib supaya berjemaah. Quran 7 hari wajib habis. Payahlah nak dapat halawatul iman. Ia boleh kita duduk situ. Tak saya kau yang buat habis dah 7 hari ni. Tak wajib tak apa. Senyap-senyap klik baca rumah kau. Itu dia baca. Tak banyak mana. Quran ni 20 muka surat. 20 muka surat. Kita ada semaya 5 waktu. 5 kali 4. 20 kali 5 berapa? 4 muka. 4 muka surat. Bukan 4 lah. 4 muka. 4 muka sewaktu. Tak boleh baca? Boleh insyaAllah ta'ala. Dengan azam kita semangat, boleh. Saya terahlah. Boleh sebulan habis Quran kali tiap hari ni. Lepas orang ni tak stay. Peris tak saya baca Quran. Nak baca tak umur. Jadi manis kemari. Dia akan mari kelazatan, mari rasa manis, mari rasa nikmat. Pasal kita boleh baca kalam Allah. Kita boleh baca wahyu Allah SWT. Pada masa itu kita akan tak stay lah tinggal insyaAllah. Hadis ini disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya hadis 40. Dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadis sahih. Yang ketiga Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan hadis alaikum bisunnati. Hadis ini panjang ni. Kemudian ambil nak ayat tajuk kita ya. Alaikum bisunnati. Adalah kamu berpegang dengan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang dengan sunnah aku. Sunnah Nabi yang apa dia? Mana Nabi kita ajar tu. Yang ada dalam kitab dia, apa-apa Nabi kita tinggal itu sunnah dia tu, alaikum. Peganglah kau. Bila pegang kita buat, kita beramal, kawan-kawan kita kenal dulu. Jadi Amos sudah bincang dengan sahabat-sahabat dalam bidang dakwah. Kata cakap ni, kita nak kembali pada Quran habis. Tapi soalan dia, lagu mana nak kembali? Lagu mana? Lagu mana tu letih nak jawab. Lagu mana? Letih. Jadi kita campur lagu mana? Yang peringkat pertama ni, yang mesti baca dulu peringkat pertama. Peringkat yang kedua kita bahas apa? Peringkat yang ketiga laksana terus. Tapi macam-macam lah tu. Bukan sebarangnya, bukan semudahnya yang kita boleh royak. Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Malik rahimahullahu jami'an. Imam Malik dalam kitabnya nama Al-Muwatta. Al-Muwatta Imam Malik meriwayatkan hadis. Qarabtu fikum ma in akhadtum bi lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati.
Aku tinggalkan kepada kamu suatu perkara yang mana selagi kamu berpegang dengannya, kamu sekali-kali tidak akan sesat. Iaitulah kitab Allah dan sunnah. Itu semua dalil-dalil kita wajib berpegang dengan ajaran Islam. Dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah di atas jelas menunjukkan betapa wajibnya mengikut hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya kepada hamba-hambanya, dan juga hukum-hukum yang disyariatkan melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka adalah orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini adalah amalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasul. Siapa dia tak ikut perintah Allah dan Rasul, antusibahum fitnah, bahawa Allah Ta'ala akan timpa kepada mereka fitnah. Apakah fitnah yang paling besar? Fitnah yang paling besar, kalau orang geriput buat fitnah kita, orang gaya kita curi, orang kepala polis, apa jadi kita? Maksud dia. Kalau orang pergi fitnah pada jirai kita, bahawa kita terima dia, dia jirai akan balas kita. Besar dah penyakit, maksud dia berberat. Nyejak polis berberat, jirai balas kita berat. Tetapi fitnah di sini yang paling besar sekali, iaitulah fitnah dalam masalah agama. Fitnah dalam masalah agama, fitnah di sini boleh jadi dia ni akan bawa kepada syirik kepada Allah SWT. Bila manusia ni tidak ikut hak dia, dia akan ikut siapa? Ikut syaitan. Bila ikut syaitan, makna manusia ni orang ni lawan dia, menyemutukan Allah SWT dalam masalah perundangan. Bila kita sekutu dalam masalah perundangan, mana kita sudah tidak lagi orang Islam. Itulah kata ulama fitnah yang paling besar sekali, iaitulah fitnah dalam agama. Fitnah lain pergi ke penjara 45 tahun tu dia. Dia denda demo RM2,000 kita bayar lepas. Dalam hadirat tanggal ada orang kita damai lepas. Tapi fitnah dalam masalah agama, apabila seorang manusia sudah rusak iman dia, wal-a'yadzubillah, masuk dalam neraka khalidan muqallad. Sah dalam neraka, tak lebih-lebih lagi. Ataupun tak sampai mereka fitnah. Tak sampai mereka jadi kafir. Au yusibahum azabun alim. Allah Ta'ala kata, atau ditimpa azab yang pedih. Orang ni tak ikut engkar, tak jadi kafir, tapi dia ni fasik, maka orang ni kena azab Allah SWT yang sangat pedih. Itulah di antara penjelasan yang kita boleh buat malam ini. Jadi kita wujud sekatu ialah